Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Haji Jeffrey daripada MPL Smart Solution. Hari ini saya ada nak berbincang sedikit berkenaan dengan hutang lapuk, kerana ada beberapa persoalan yang diajukan kepada saya oleh pengadu-pengadu di luar sana ya, berkenaan dengan hutang lapuk ni. Soalan yang pertama tu, apa itu hutang lapuk? Hutang lapuk ni kita rujuk kepada, kalau bahasa mudahnya, pinjaman-pinjaman yang tidak berbayar untuk satu jangka masa yang lama, ya, dan tindakan yang diambil oleh pihak pemihutang ataupun bank tu, kalau kita lihat dari segi Akta Had Masa 1953 ni memberi kebenaran sehingga 6 tahun yang pertama. Selepas pada period ataupun tempoh 6 tahun tu, jika mereka tidak ada melakukan apa-apa tindakan, selepas pada 6 tahun tu mereka dihalang untuk membuat apa-apa tuntutan. Ya. Jadi pinjaman-pinjaman yang melebihi tempoh 6 tahun ke atas tu kita anggap sebagai hutang lapuk lah. Nak bagi senang faham ya. Jadi kalau kita lihat apa yang dimaksudkan tak boleh buat tuntutan tu, itu merujuk kepada daripada mula default date, yang mana pinjaman yang tidak tarikh mula-mula tidak berbayar tu dikira daripada tarikh itu. So, ia akan berlanjutan selama 6 tahun. Sekiranya pihak pemihutang tidak mengambil apa-apa tindakan, mereka tidak boleh membuat apa tuntutan selepas 6 tahun. Ya, itu yang pertama. Kemudian soalan yang keduanya, boleh ke pihak bank menjual hutang lapuk ni kepada pihak ketiga? Jawapannya boleh, dan saya sendiri ketika bersama dengan bank dulu ada berpengalaman terlibat dalam penjualan hutang lapuk ni kepada pihak ketiga. Jadi penjualan ni sebenarnya kalau kita lihat ada isu dia. Isu dia ialah di mana ketika perbincangan hendak dilakukan di antara pihak bank dan juga kepada pihak ketiga yang nak beli tadi itu. Okey, persoalannya adakah konsen atau kebenaran daripada penghutang tadi itu memberi kebenaran untuk pihak bank mendedahkan maklumat mengenai pinjaman mereka? Ya, sebab persoalan-persoalan ini diajukan, ni apa yang dinyatakan kepada saya lah, diajukan oleh peminjam-peminjam kepada pihak bank. Jadi jawapan mereka, vesting order ada, ataupun bila diajukan kepada pihak yang membeli hutang tu, mereka kata vesting order. Sebenarnya vesting order ni kemudian, yang pentingnya sebelum vesting order ni kita boleh anggapkan, nak bahasa senang mudah faham, adalah menikah lah, surat nikah tu, kebenaran menikah tu. Ya, jadi kita cerita sekarang ni ialah masa kita nak bertunang tu. Kan perbincangan pada ketika itu. Jadi ketika itu, sebelum due diligence dilakukan oleh pihak yang nak membeli hutang tu, adakah kebenaran diperolehi daripada peminjam? Itu yang diajukan, dan jawapan mereka tidak memenuhi apa yang ditanya. Jadi saya rasa untuk isu yang ini, pihak-pihak tertentu seperti Bank Negara dan juga PDPA, Kementerian PDPA, saya rasa perlu lihat dari sudut ini. Ya, kalau tidak, takut berlakunya pendedahan maklumat mengenai peminjam kepada pihak ketiga. Dan ada juga jawapan yang diberikan oleh pihak bank, ketika letter of offer dulu ataupun agreement, mereka dah sign untuk pihak bank mendedahkan. Mendedahkan tu, kalau ikutkan, saya setuju. Mendedahkan kepada siapa? Pihak ketiga yang berkaitan seperti peguam, bila nak ambil tindakan dan sebagainya. Tetapi perkara ni tidak sampai ke pengetahuan peminjam mengenai untuk jual pinjaman itu. Kalau pihak peminjam tahu, definitely dia tidak memberi konsen. Kenapa dia nak allowkan jual kepada pihak ketiga? Dia hutang dengan pihak lain. Jadi saya rasa ini adalah satu topik yang sangat menarik, yang mana pihak Bank Negara dan juga PDPA kena lihat halusi perkara ni secara mendalam. It's not talking about the vesting order, itu dah kemudian, sebelum tu lagi ya. Dan soalan yang ketiga, perlu bayar ke hutang lapuk ni? Jawapan dia, kalau nak perlu bayar atau tidak, kita sebagai orang Islam kena bayarlah. Kalau tanya saya, kena bayarlah. Tetapi jika kita lihat berapa jumlah nak bayar tu, hutang lapuk apabila tidak dituntut dalam 6 tahun yang pertama, kalau ikutkan hak pemihutang dekat situ terlucut untuk selepas 6 tahun tu. Kalau dia orang just tidur dalam masa 6 tahun yang pertama tu, tak buat apa-apa,
Tetapi kita jangan lupa, kalau 10 tahun, 9 tahun kemudian baru nak tuntut, dah berapa banyak interest yang accumulated dekat situ. Ibaratkan nak supaya senang faham lah ya, kalau baki pada ketika itu 7,000, setelah 9 tahun, 10 tahun, 15 tahun baru nak tuntut, dah jadi berapa? Dah jadi puluhan ribu. Jadi adakah itu perkara yang kata pihak bank nak lakukan ataupun pihak yang membeli hutang tu nak lakukan? Adakah ianya satu idea untuk mengaut keuntungan? Saya tak tahu. Tepuk dada tanya selera lah. Jadi adakah itu bebanan seperti itu nak diletakkan kepada peminjam? Sedangkan kalau di peringkat awal mereka betul-betul cari peminjam tu dan ajak berbincang bagi solusi yang terbaik, ianya boleh diselesaikan melalui penyelesaian kompromi dan sebagainya. Jadi bukan menunggu satu tempoh yang lama setelah semua ni dah berlipat-lipat kali ganda, masa tu baru nak claim. Dan lagi satu yang saya rasa lah ya, apabila melebihi 6 tahun, mereka buat tuntutan dengan cara yang saya lihat sekarang ni, dengan cara mendapatkan perkhidmatan agensi pemungut hutang, di mana mereka menekan customer, mengugut customer, mengancam customer. Jadi customer di situ maksudnya peminjam lah. Peminjam yang ketakutan ni akhirnya tak tahu nak buat macam mana, jadi mereka memberitahu yang mereka nak bayar tapi bukan banyak itu, minta kurang dan sebagainya. Di situ berlakulah acknowledgement of debts, ya, yang mana peminjam tu mengakui hutang yang ada pada ketika itu. Di situ akan mengganggu gugat Limitation Act tadi tu. Jadi para peguam yang mendengar apa yang saya cakap ni, sila semak apa yang saya cakap ni ya. Jadi kita cuma share lah, ini kefahaman saya. Sekiranya apa yang saya cakap tadi itu tidak betul, sila share. Okey? Jadi dekat situ bahayanya bila berlaku acknowledgement of debt, mereka akan gunakan kesempatan itu untuk claim daripada customer, untuk ambil tindakan, untuk pergi kepada tindakan civil dan sebagainya, dan bila penghakiman dah dapat, enforce judgement tu mengikut apa yang mereka nak. Sama ada kebangkrapan kalau melebihi 100,000, ataupun untuk menyita rumah, ataupun untuk kata orang salary attachment, untuk potong gaji mereka, ataupun untuk mengambil judgement debtor summons, keluarkan satu saman saman penghutang, dan kemudian kalau tidak hadir ke mahkamah, keluar waran tangkap. Adakah itu perkara-perkara tu nak diletakkan kepada peminjam, nak dibebankan kepada peminjam? Inilah perkara-perkara yang bersekitar dengan hutang lapuk. Jadi saya merayulah kepada sahabat-sahabat saya di Bank Negara dan juga PDPA, tolonglah lihat isu ini. Ramai masyarakat yang terhimpit, yang teraniaya dekat situ, yang dibebankan dengan jumlah hutang yang melampaui batas. Ya, dan sahabat-sahabat saya yang berada di NGO yang mana kita pun ada support NGO ni dalam perjuangan mereka, feedback yang mereka katakan kepada kita, perkara ni ada dilaporkan kepada PDPA dan juga kepada BNM Telelink. Tapi setelah dilaporkan status quo lah. Sehingga sekarang status quo ya. Jadi saya minta lah, tolonglah pihak-pihak yang berwajib lihat perkara ni, berilah satu penyelesaian yang terbaik. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.